Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 3 sekalian? Ustaz harapkan kamu semua dalam keadaan sihat hendaknya. InsyaAllah untuk video subjek sirah pada kali ini kita akan belajar tajuk Bai'ah Aqabah. Apakah itu Bai'ah dan apakah itu Aqabah? Bai'ah maksudnya perjanjian dan Aqabah itu ialah sebuah tempat di Mina. Maksudnya dalam Mekah. Jadi apa yang berlaku sebelum tu sehingga membawa kepada terjadinya Bai'ah Aqabah? Pada tahun ke-10 kerasulan, tahun itu dinamakan tahun Amul Khuzun. Maksudnya tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan? Sebab meninggalnya dua orang tokoh yang selama ini telah memberi sokongan dan perlindungan kepada Rasulullah, iaitu Abu Talib dengan Khadijah isteri Rasulullah SAW. Setelah berlakunya kematian dua orang penting dalam hidup Rasulullah SAW ini, kerja dakwah Rasulullah SAW menghadapi dugaan yang lebih berat dan ancaman yang lebih dahsyat daripada pihak musyrikin Quraisy. Ini menyebabkan Rasulullah memerlukan sokongan atau dukungan daripada kabilah lain. Jadi selepas kematian kewafatan dua orang ini, Rasulullah pergi pula ke Taif. Mudah-mudahan kabilah yang menetap di Taif itu mahu menyokong dan membantu kerja dakwah Rasulullah SAW. Tapi hasilnya amat berduka citakan sebab tiada yang mahu menerima Islam. Dua peristiwa besar ini menyebabkan akhirnya Rasulullah mencari jalan lain untuk mendapatkan sokongan daripada orang lain, terutamanya dari kabilah selain daripada Quraisy, orang Arab yang selain daripada yang menetap di Mekah. Dan Rasulullah nampak ibadah haji yang sering dilakukan oleh orang Arab itu merupakan satu peluang yang boleh dimanfaatkan untuk mendapatkan sokongan daripada kabilah Arab lain. So pada tahun ke-11 kerasulan, pada musim haji, Rasulullah mengambil kesempatan dengan menyelinap pada waktu malam. Rasulullah keluar pada waktu malam bersama sahabat baginda Abu Bakar dan Ali untuk menyampaikan dakwah Islam. Antaranya Rasulullah terdengar satu kumpulan orang lelaki ini, mereka sedang berbual bersama mereka pada waktu tengah malam ni. Rasulullah pergi berjumpa dengan mereka dan minta izin kalau boleh diambil masa untuk Rasulullah sampaikan apa yang Rasulullah sampaikan Islam. Mereka ini adalah 6 orang pemuda daripada Yathrib. Waktu tu Madinah, dia tak panggil Madinah, dia panggil Yathrib lagi. So 6 orang pemuda daripada Yathrib, Rasulullah mendekati mereka dan Rasulullah minta izin untuk menyampaikan dakwah Islam. Mereka menerima. Bila mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka jadi teruja. Kenapa? Ada dua sebab. Yang pertama, sebab apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sebenarnya mereka dah pernah dengar sebelum ini daripada orang Yahudi yang menetap di Yathrib. Mereka yang datang ni, 6 orang pemuda ni, mereka ni daripada puak Khazraj. Dan Khazraj ni pula di Madinah, di Yathrib, mereka bersekutu dengan orang-orang Yahudi sana. Maknanya kalau berlaku pertempuran antara Khazraj dengan Aus, Yahudi ni akan backup orang Khazraj ni. So mereka pertama sekali mereka jadi teruji bila dengar apa yang Rasulullah sampaikan itu, sebab mereka dah pernah dengar daripada orang Yahudi Yathrib yang bahawa satu hari nanti akan datang seorang Rasul, akan dibangkitkan seorang Rasul, dan mereka orang Yahudi ni kata kami nanti akan jadi pengikut setia Rasul ini dan kami akan berjuang bersama dia dan menghapuskan orang-orang Arab yang lain. So itu pertama, apa yang menyebabkan 6 orang pemuda Khazraj ni sangat teruji bila mendengar apa yang Rasulullah sampaikan. Yang keduanya, sebab Aus dan Khazraj di Yathrib sering bertelagah, sering berperang antara mereka. So mereka mengharapkan adanya seseorang, satu watak yang berwibawa, yang kedua-dua Aus dan Khazraj ni boleh berhenti berperang, boleh berdamai. Jadi bila ditakdirkan Rasulullah bertemu dengan mereka ni, mereka berfikir alangkah baiknya kalau kita dulu menjadi pengikut Nabi ini. Bila kita dulu menjadi pengikut, bukan orang Yahudi. So biar kita dulu jadi pengikut. So mereka pun bersetuju untuk menerima ajaran Islam. Ini setelah mereka bersetuju untuk menerima dakwah Rasulullah SAW. Mereka dah selesai menunaikan haji pada tahun ke-11 tersebut, mereka pun kembali ke Yathrib dan berazam untuk menyampaikan Islam kepada orang-orang di Yathrib. Cuma jangan terkejut kenapa
boleh ada ibadah haji pada tahun itu. Sebenarnya ibadah haji ni sebenarnya dia warisan daripada Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahimnya. Cuma bentuk dia, cara kaedah pelaksanaan dia tu berbeza. Dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah ni bentuk dia jadi lebih sempurna lagi, lebih baik lagi. Tapi apa yang mereka amalkan haji ni memang ibadah yang memang dah diwarisi oleh orang Arab semenanjung tanah Arab. Mereka memang amalkan setiap tahun. Cumanya cara mereka berbeza lah. Pada zaman sebelum Islam membuka Mekah tu, dekat sekeliling Kaabah tu ada banyak patung-patung berhala. So macam mana cara mereka mengerjakan haji tu memang tak sama lah. Cumanya ada sikit-sikit asas dia. Contohnya tawaf keliling Kaabah tu, itu mereka buat. So pada tahun yang berikutnya, tahun ke-12 kerasulan, musim haji pada tahun ke-12 kerasulan, orang-orang yang telah menerima Islam ni, orang-orang Khazraj yang telah menerima Islam ni, pada tahun 11 tu mereka datang, pada tahun ke-12 mereka datang dan membawa lagi 7 orang. Mereka yang sebelum ni masa tahun ke-11 tu ada 6 orang kan, tapi pada tahun ke-12 ni datang 5 orang saja, tambah dengan 7 orang baru. Tambah dengan 7 orang baru. Mereka datang pada tahun ke-12 kerasulan. Okay, daripada 12 tu 2 daripada Aus, 10 daripada Khazraj. Dan daripada 12 tu juga 5 orang daripada yang pernah datang pada tahun lepas. Maknanya ada 7 orang yang baru datang tahun ke-12 kerasulan. So pada tahun ini dah 12 kerasulan ni berlaku perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah pertama. Apa isi kandungan perjanjian tu? Apa yang dijanji oleh orang-orang Yasrib ni kepada Rasulullah SAW, yang Rasulullah minta daripada mereka? Yang pertamanya, yang tidak menyekutukan Allah. Dan yang kedua, tidak menderhaka kepada Rasulullah SAW. Pertama, tidak menyekutukan Allah. Kedua, tidak menderhaka kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, tidak berbohong. Yang keempat, tidak mencuri. Yang kelima, tidak berzina. Yang keenam, tidak membunuh anak-anak. Sebab perangai orang Arab ni dia suka bunuh anak, terutama anak perempuan. So 6 isi kandungan perjanjian Aqabah yang pertama ni. Apabila mereka langgar perjanjian, kalau ada hukuman daripada Allah, itu berarti hukuman tu sebenarnya sebagai kafarah ataupun sebagai denda, penebus dosa yang mereka lakukan, dosa melanggar janji. Ataupun kalau tak berlaku apa-apa pun pada mereka, itu maknanya itu hak Allah lah, Allah nak mengampunkan mereka. Dan bai'ah Aqabah yang pertama ni, dia berlaku dalam bentuk yang dipanggil bai'ah nisa. Bai'ah nisa ni maksudnya kalau Rasulullah buat perjanjian dengan kaum perempuan, Rasulullah takkan bersalam dengan dia. Rasulullah cuma terima janji secara lisan daripada orang yang nak berjanji dengan dia. Kalau daripada perempuan tu, dia semua bercakap je, dia tak bersalam pun. So bai'ah Aqabah ni juga dipanggil bai'ah nisa sebab cara buat perjanjian tu dengan tidak bersalam, hanya dengan lisan saja. Setelah selesai perjanjian Aqabah yang pertama, Rasulullah mengirim sahabat baginda itu Mus'ab bin Umair untuk menyertai orang-orang Yasrib ni kembali ke Yasrib dan mengajarkan orang-orang Yasrib syariah ataupun syariat Islam. Di Yasrib terdapat 2 orang tokoh yang sangat-sangat dihormati dan disegani. Kalau mereka ni memeluk Islam, dengan cepat orang lain akan ikut serta dengan mereka. Mereka ini adalah Sa'ad bin Mu'az dan Usayyib bin Hadir. Pada mulanya masa Mus'ab bin Umair cuba berdakwah kepada 2 orang tokoh ni, mula-mula Sa'ad bin Mu'az, dia nampak yang 2 orang ni cuba berdakwah sesuatu kepada orang Yasrib. Yang dia minta sahabat dia Usayyib bin Hadir ni untuk menghalau Mus'ab bin Umair daripada Yasrib. Tetapi bila Usayyib bin Hadir telah bertemu dengan Mus'ab bin Umair minta izin, beri sedikit masa untuk dia menjelaskan apa yang dia buat sebenarnya. Dia kata, kalau apa yang aku sampaikan ni engkau boleh terima, terimalah.
aku terus menyampaikan apa yang aku sampaikan ni di Yathrib. Tapi kalau kau tak boleh terima, rasanya benda ni benda yang tak elok, maka aku akan keluar daripada Yathrib ni. So Usayyid bin Hadir ni dia setuju. Ini sesuatu yang boleh diterima lah bagi dia. So dia kata okey, tak apa, aku dengar dulu apa yang kau nak sampaikan. So Mus'ab bin Umair pun ceritalah tentang Islam, termasuk keluarkan dalil-dalil ayat-ayat Quran. Dan masa dia cerita tu, Usayyid bin Hadir ini muka dia berubah jadi macam bercahaya, macam nak menunjukkan yang dia sangat suka dengan apa yang Mus'ab bin Umair sampaikan. So lepas tu bila habis je Mus'ab bin Umair ni menyampaikan apa kandungan syariat Islam ni kepada dia. Bila selesai saja Mus'ab bin Umair ni menyampaikan Islam kepada Usayyib ni, Usayyib akhirnya minta, dia tanya, apa yang kamu buat kalau kamu mahu memeluk agama ni? Apa yang kamu buat bila kamu mahu memeluk agama ni? So Mus'ab bin Umair pun ceritalah, kamu kena bersihkan diri, bersihkan pakaian, lepas tu mengucap 2 kalimah syahadah. Dan dia pun buat semua tu. So dia pun masuk Islam. Lepas tu dia pergi kepada Sa'ad bin Mu'az, seorang lagi tokoh di Yathrib ni. Dia berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'az dan dia pun ceritakan apa yang Mus'ab bin Umair telah sampaikan. Dan akhirnya Sa'ad bin Mu'az pula menerima Islam. Bila Sa'ad bin Mu'az menerima Islam, maka ramailah di kalangan penduduk Yathrib, terutamanya yang berbangsa Arab, Aus dan Khazraj ni menerima Islam.